رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Sebelum kita berangkat kuliah, di sini ada sedikit pengumuman, iaitulah para jemaah dimohon untuk solat hajat dan baca Yasin serta tahlil. Pertama, hajat daripada seorang hamba Allah, anak saya Hud Adwa bin Muhammad Zulhilmi, berumur 5 bulan, sedang menerima rawatan di ICU setelah balik daripada IJN. Mohon jasa baik para jemaah untuk solat hajat dan baca Yasin lepas isyak nanti, dan juga kita akan tahlil ataupun tahlil kepada almarhumah Mi'nah binti Kalsum. Itu sedikit pengumuman. InsyaAllah malam ni kita menyambung ayat dalam surah Yusuf, yang mana kita telah sampai kepada ayat, tak silap saya, ayat yang ke-6, 6, 7, 8. Siapa yang ada kitab boleh, okey, ada kitab, boleh tengok kitab lah. Yang tak ada kitab boleh tengok Quran. InsyaAllah surah Yusuf malam ni kita akan baca daripada ayat 6, 7 dan 8. Wa kadzalika yastabika rabbuka. Kita akan mula kepada ayat tu. Okey, sama-sama kita baca, tuan-tuan ikut. Surah Yusuf ayat 6, 7, 8 dan sampai ke 9 lah. 7, 6 sampai ayat ke-9. Ayat 6 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك يجتبيك ربك يعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف إخوتي آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يجتبيك ربك
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وكذلك يستبيك ربك dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, yakni memilih Nabi Yusuf, dan akan mengajarmu takbir mimpi serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yaqub sebagaimana ia telah menyempurnakan kepada datuk nenekmu dahulu, yakni Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di mana ayat yang kita baca ini adalah Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, iaitulah Yusuf alaihi salam, wa kadzalika yashtabika rabbuka, dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu, yakni memilih Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Nabi Yaqub ini di antara Nabi yang berkata kepada anak-anak dia, berpesan dengan satu pesanan dan berwasiat. Kerana Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka sentiasa berpesan dan berwasiat kepada anak-anak mereka dengan wasiat yang baik. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya, sesungguhnya Allah telah memilih kamu untuk berpegang kepada Islam, maka jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Jadi kita lihat di sini Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam ini mempunyai kaitan keluarga. Masing-masing itu ada pertalian keluarga masing-masing. Kalau kita tengok peta ataupun dibuat susu galur Nabi-Nabi sejak daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka setiap Nabi itu dia ada, orang kata ada titisan dia, ada nasab dia, dan sentiasa ada kaitan antara satu sama lain. Jadi ayat yang kita baca ini ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Yaqub berkata kepada anaknya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana Tuhan meninggikan kedudukanmu dengan sebab mimpimu yang baik itu, dan begitu juga Tuhan memilih engkau dengan limpahan ilahi yang akan menyebabkan engkau beroleh karamah, yakni kemuliaan. Karamah dengan makna kehormatan yang dia perolehi dari seorang hamba tanpa bersusah payah, yang dikhususkan kepada para nabi dan sebagian para siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya, dan kepada para syuhada, yakni orang yang mati syahid, dan salihin, dan orang-orang yang baik. Jadi di sini Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya bahawa kamu adalah pilihan Allah. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia merupakan pilihan Allah, kan? Kita tidak boleh minta diri kita jadi Nabi, kan? Kerana Nabi itu merupakan pilihan Allah. Sebab itu apabila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan yang betul, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang kau berikan nikmat ke atas mereka. Siapa mereka itu? Siratal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang kau beri nikmat kepada mereka itu di kalangan, yang pertama di kalangan Nabi-Nabi. Nabi-Nabi adalah pilihan Allah. Kita tidak boleh menjadi Nabi sebab tidak boleh minta, kerana Allah yang memilih di kalangan manusia ini. Yang kedua, was-siddiqin. As-siddiqin boleh diwarisi di kalangan para sahabat. Dikenal lagi as-siddiq ialah Abu Bakar as-siddiq. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan siddiqin, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang jujur, kan? Yang kedua, wasyuhada, di kalangan orang yang mati syahid.
Ini semua adalah di antara orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Nabi-nabi, rasul-rasul. Yang kedua, siddiqin, dan para syuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, dan terakhirlah orang-orang yang salih. Yang mana Nabi Yaqub menyatakan kepada anak-anak dia, kamu merupakan pilihan Allah, dan Allah telah beri kepada kamu berbagai-bagai nikmat dan kemuliaan. Disebut karamah, yakni kemuliaan, yakni kehormatan yang diperolehi daripada seorang hamba tanpa bersusah payah. Itu disebut karamah. Cuma ulama-ulama membezakan apa perbezaan antara mukjizat, karamah, ma'unah. Disebut ada beberapa istilah. Adapun mukjizat, dia berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Mukjizat tu ada dua. Yang pertama mukjizat hissi, mukjizat yang kita boleh sentuh, yang kita nampak. Contoh Nabi Muhammad SAW keluar air daripada jari dia, itu hissi kan. Nabi Musa AS tongkat dia jadi ular. Di sana ada dikatakan mukjizat maknawi, iaitu antaranya ialah Al-Quran. Al-Quran yang kita warisi diberikan mukjizat maknawi, mukjizat yang tak nampak kan. Tapi kita dapat merasakan nikmat Quran melalui iman kita. Bila kita baca Quran kan, ayat Quran mana menambahkan iman kita, itu mana mukjizat maknawi. Di sana dikatakan, disebut juga perkataan karamah. Karamah ni berlaku kepada semua. Tak kira nabi-nabi, orang biasa pun berlaku karamah, kemuliaan. Terutama di kalangan orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga disebut ma'unah, iaitu pertolongan. Apa makna ma'unah? Allah Ta'ala bantu kita. Contoh, ada kita tengok contohnya kapal terbang jatuh. Kalau kita kapal terbang jatuh tu kita mati belaka lah kan. Tapi boleh-boleh ada pilot dia, hidup boleh-boleh ada. Itu panggil ma'unah. Itu pertolongan Allah. Kita tengok aksiden, hancur kereta, kereta tu hancur, tapi boleh ada dia keluar, boleh-boleh ada sapu-sapu kepala. Itu panggil ma'unah. Itu beberapa istilah yang disebut sebagai istilah yang dinyatakan oleh para alim ulama. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan mengajar kepada kamu pengertian kata-kata, yakni takbir mimpi. Di sini Nabi Yusuf AS dan anak-anak dia, keturunan Nabi Yusuf ni adalah keturunan yang boleh mentakbir mimpi, mentafsirkan mimpi. Memanglah kemudian Nabi Yusuf menjadi seorang yang paling mahir dalam mentadbirkan suatu mimpi. Atau dimasukkan juga Tuhan mengajar kepadamu ilmu pengetahuan, hikmah dan kebijaksanaan. Bukan saja boleh mentadbir mimpi, tapi Allah Ta'ala kurnia kepada Nabi Yusuf ni adalah ilmu pengetahuan kan? Ilmu yang merupakan wahyu, ia juga kebijaksanaan, atau disebut sebagai al-hikmah. Al-hikmah maknanya Allah Ta'ala beri kepada Nabi Yusuf apa dia? Hikmah, yakni pengetahuan, ilmu, atau sebut knowledge, wisdom dan sebagainya. Itu di antara disebut hikmah. Disebut dalam riwayat al-hikmatu dhalatul mu'min fa anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Hikmah atau ilmu itu seperti mana barang yang hilang. Ilmu yang kita belajar ni macam barang yang hilang kan. Barang siapa yang mencarinya maka mendapatinya, maka berhaklah dia mendapatkan ilmu tersebut. Makna apa? Maknanya ilmu ni kita kena cari kan, kita kena dapatkan. Jadi apabila kita dapat ilmu, maka ilmu yang kita belajar tadi dia bukan hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Diberikan hikmah, ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang dikurniakan hikmah, maka itulah antara perkara yang terbaik yang Allah kurnia kepadanya. Maka Nabi Yusuf ni Allah kurniakan dia hikmah, iaitu ilmu dan kebijaksanaan. Antara kebijaksanaan tadi, dia boleh mentadbir mimpi. Dan kita telah baca hadis pada kuliah yang lalu, yang mana mimpi yang berlaku kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, maka kita namakan dia sebagai ru'ya, ar-ru'ya, ar-ru'ya salihah.
Ru'yah salihah mana apa? Mimpi yang baik. Ar-ru'yah as-salihatu min Allah. War-ru'yah as-su' min asy-syaitan. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddisu biha illa man yuhibbu. Wa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul an yasarihi salasan wal yata'awwas billahi minasy syaithanir rajim wa syarraha fa innaha lan tadurruhu. Di mana hadis ini menyatakan mimpi yang baik datangnya daripada Allah dan mimpi yang buruk daripada syaitan. Kalau kita mimpi itu baik, memberi ilham kepada kita, ilham yang baik, maka mimpi itu adalah kurniaan Allah. Kalau kita mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan, itu daripada syaitan. Maka apabila seorang kamu melihat mimpi yang disukainya, maka janganlah menceritakan mereka kepada orang yang disukai. Kalau kita mimpi molek-molek kan, mimpi pergi Mekah ke contohnya kan, mimpi tawaf Kaabah kan, contoh mimpi masuk dalam raudhah, itu mimpi baik lah. Sebab apa? Orang nak masuk raudhah pun kena minta apa? Kena minta kebenaran, minta izin. Kita mimpi, alhamdulillah, dalam mimpi itu kita masuk raudhah, sembahyang kat raudhah, mimpi baik. Maka mimpi yang baik ni dikatakan ada dua. Sama ada kita untuk kita saja, tak payah cerita kepada orang lain, ataupun kalau kita nak cerita kepada orang lain, kita pilih orang-orang yang memang orang yang kita percayai, orang alim lah, orang yang maknanya boleh memberi kepada kita sesuatu pencerahan. Maka di situ kita kata boleh kita menceritakan kepada orang yang kita sukai. Dan apabila seorang kamu mimpi melihat perkara yang dibencinya, kalau kita mimpi yang buruk, mimpi itu menakutkan, contohnya mimpi orang tolak kita daripada bangunan tinggi, contoh, atau kita mimpi tengok ular besar kan, nak telang kita, kejar, contoh sebagainya lah kan. Maka mimpi yang buruk tadi, kalau kita terkejut, apa yang kita kena buat? Wa idza ra'ahadukum ma yakrahu falyatfal an yasari salasan. Maka kita kena apa? Disebut meludah. Ludah dengan makna embuh lah, bukan mesti keluar liur. Kita embuh sebelah kiri. Kemana kita embuh sebelah kiri apa? Dan kita membaca sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun kita baca a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hazin. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Maksudnya a'udzu, aku minta berlindung, bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudrati, dan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, sesuatu kejahatan yang aku nampak tadi. Jadi kita minta berlindung. Jadi kalau kita mimpi pelik-pelik mimpi pelik-pelik ni, maka kita minta berlindung daripada Allah kan. Sebab kadang-kadang kalau kita mimpi buruk ni kan, di mana kita minta berlindung daripada Allah, kadang-kadang ada orang mengalami mimpi buruk tadi, kadang-kadang dia sakit, jadi sakit kan. Sebab apa? Sebab mimpi itu terlalu buruk bagi dia, menyebabkan dia jadi murung kan, lama-kelamaan sakit. Maka kan itu kita diminta supaya berdoa kepada Allah. Berdoa dengan makna isti'azah, a'udzu dengan makna astajiru, jadi aku minta berlindung, min syarri ma ajidu wa uhadzir, a'udzu bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadzir, daripada kejahatan yang aku dapati tadi. Jadi aku minta berlindung. Atau sekurang-kurangnya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi berdasarkan pada hadis ini disuruh kita selain daripada kita isti'azah tadi, kita menghembus ke kiri sebanyak 3 kali, wal yata'awwaz billahi minasyaitonir rajim wa syarriha fa innaha lan tadurruhu. Kalau mimpi buruk tadi, kalau kita baca isti'azah ni,
maka kita tidak akan menerima mudarat. Maknanya kita tidak dapat kita tidak akan dapat kesan buruk daripada mimpi tersebut. Ini di antara hadis-hadis yang menyatakan tentang seorang itu bermimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub. Dan akan disempurnakan nikmat kurnia kepada engkau, yakni kepada engkau, kepada Nabi Yusuf, dan kepada ahli Yaqub, keluarga Nabi Yaqub. Menunjukkan bahawa Nabi Yaqub ni anak dia ramai, kan? Anak dia ramai, sehingga disebut ahli Yaqub, kan? Sebab tu kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa makna ali? Ali itu makna keluarga. Mana bila kita sebut wa ala ali itu makna keluarga. Ali Yaqub makna keluarga Yaqub. Apa nikmat tadi? Nikmat yang dimaksudkan sini adalah pangkat kenabian. Kerana Allah Ta'ala mengurniakan kepada Nabi Yaqub ni bukan setakat dia jadi nabi, tapi di kalangan anak-anak dia itu menjadi nabi. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa itu antara kelebihan dan pangkat yang Allah kurniakan. Sebab itulah setiap nabi-nabi dan rasul-rasul tadi, mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Disebut dalam kisah surah Maryam, kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni, dia umur dia tua sangatlah, kan? Dan dia tidak ada anak, kan? Maka dia kata tidak ada orang yang boleh menggantikan dia, untuk meneruskan perjuangan Islam ni, untuk menyampaikan ajaran Islam tadi. Maka Nabi Zakaria kata apa? Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Dalam surah Maryam kata Nabi Zakaria, aku takut waris selepas aku ni, al-mawali ni, makna anak-anak aku ni, aku tidak ada anak, kan? Dan Nabi Zakaria diminta doa kepada Allah, Allah kurniakan dia anak. Masa dia umur tua dah, kan? Sebab apa? Nabi Zakaria kata inni khiftu mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Macam mana ni? Isteri aku, bini aku mandul. Macam mana aku tak ada anak, kan? Kerana aku takut apa? Selepas aku ni tidak ada lagi orang yang boleh mewarisi. Mewarisi tugas kenabiannya. Yarisuni wa yaris min ali Yaqub, yang boleh mewarisi tugas kenabian ni dan tugas keluarga Nabi Yaqub. Waj'alhu rabbi radiya, ya Allah jadikan anakku tu engkau redai. Ini antara doa yang terbaik. Antara kita doa kepada anak kita, kan? Sebagaimana Nabi Zakaria didoa kepada anak dia, maka Allah kurnia kepada Nabi Zakaria kepada anak dia nama Yahya. Yahya alaihissalam, Yahya ni menggantikan tugas, meneruskan tugas menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam kepada kaum dia. Maka Nabi Zakaria berdoa, waj'alhu rabbi radiya, ya Allah jadikan anak ini engkau redai. Ini doa baik untuk kita doa pada anak kita, anak cucu kita. Waj'alhu rabbi radiya. Itu bagaimana dikata Allah kurniakan pangkat kenabian, kerana ia lebih tinggi daripada segala pangkat. Maka ini adalah merupakan nikmat yang paling besar, dan dimasukkan dengan keluarga Yaqub ialah anak cucunya yang terdiri daripada kalangan para nabi, dan ini juga dikira sebagai mencukupkan nikmat ke atas mereka. Jadi disebut sini wa yutimmu ni'matahu 'alaik, maksudnya Allah memberikan nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia adalah nikmat kenabian. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana dia mencukupkan nikmat itu kepada kedua bapa engkau, iaitu Ibrahim dan Ishaq. Kita tahu Nabi Ibrahim dan Ishaq, dan Allah menjadikan kedua orang datuk Nabi Yusuf, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Jadi rupanya Nabi Ibrahim ini datuk kepada Nabi Yusuf, kan? Begitu juga Nabi Ishaq, kan? Keduanya dilantik oleh Allah menjadi rasul. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim ini dia melahirkan dua keturunan. Nabi Ibrahim melahirkan, pertama dia melahirkan Ismail. Ismail ini ialah melalui Hajar, Siti Hajar. Siti Hajar di mana ditempatkan di Mekah, kan? Maka lahir Ismail, dan Ismail dikata akhirnya Ismail berkahwin dengan suku Jurhum dan melahirkan bangsa Arab. Manakala Ishaq ialah melalui isteri pertama ialah Sarah.
Ishak adalah keturunan Yahudi. Ishak itu Nabi di kalangan keturunan Yahudi. Sebab tu orang Yahudi dia namakan, dia sangat mengagungkan Ishak, kan? Dia tidak menerima Ismail sebab Ismail daripada keturunan Arab, tapi dia memperakui Ishak. Ishak disebut Izak. Izak itu makna bahasa dia lah. Kalau kita ingat dulu Izak Rabin, ya, ada menteri Israel tu. Itu daripada Ishak. Ishak, ya, bahasa mereka sebut Izak. Menunjukkan bahawa Ishak ni adalah dari keturunan Yahudi. Maka keduanya dilantik oleh Allah menjadi Rasul, dan ini juga dikira sebagai mencukupkan nikmat kepada mereka. Kerana yang sudah terang bahawa Nabi Ibrahim telah diselamatkan dari terbakar dalam unggulan api Raja Namrud. Jadi apabila kita baca kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim ni Allah selamatkan daripada api, kan? Allah berkata kepada api, kunu bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu sejuk kepada Ibrahim. Qulna ya nur kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kan? Allah Taala menjadikan api yang panas tadi sejuk. Kan itu Allah Taala selamatkan Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dikatakan menyebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu antara doa Nabi Ibrahim AS, dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Dan juga telah dijadikan oleh Allah menjadi Khalil. Nabi Ibrahim ini dianggap sebagai Khalil, pangkat dia. Nabi Musa disebut Kalimullah, orang yang bermunajat dengan Allah, kan? Kalim makna orang yang bertutur dengan Allah, kan? Manakala Khalil makna sahabat, itu pangkat dia. Manakala Nabi kita Muhammad digelar sebagai Habibullah, yakni kekasih Allah. Itu pangkat yang Allah kurniakan. Nabi kita Habibullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, dan Nabi Musa disebut Kalimullah. Inna rabbaka alimun hakim. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguh Tuhan engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alim maha mengetahui, hakim maha bijaksana. Yakni tahu akan maslahah, yakni kebaikan dan kepentingan makhluknya, dan dia tidak melakukan suatu perkara melainkan dengan nikmat dan kebijaksanaannya. Mengikut kata Ibn Abbas bahawa tempoh di antara masa Nabi Yusuf bermimpi dengan masa takbir mimpi itu menjadi satu kenyataan berlaku di Mesir, sehingga dia dapat berjumpa kembali dengan kedua ayah dan ibunya serta saudara-saudara yang telah makan masa selama 40 tahun. Ibn Abbas ni apabila dia menghuraikan ayat ni, dia kata tempoh masa tu Nabi Yusuf tu, kan, Nabi Yusuf bermimpi, masa dengan takbir mimpi itu menjadi satu kenyataan yang berlaku di Mesir, sehingga dia dapat berjumpa kembali dengan kedua ayah dan ibunya. Kan kita tahu Nabi Yusuf ni di mana dia dikhianati oleh adik-beradik dia, kan, dibuang. Ayat-ayat selepas ni kita akan baca bagaimana Nabi Yusuf dibuang di dalam telaga, kemudian dijual kepada pedagang-pedagang, kan. Maknanya Nabi Yusuf ni dia berpisah dengan ayah dia selama mana? Selama 40 tahun. Kita kira 40 tahun, kan. Jadi maksudnya dalam ayat-ayat yang awal kita baca, Nabi Yusuf telah mencerita kepada Nabi Yaqub, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Itu ayat yang pertama, kan. Apabila Nabi Yusuf bermimpi, dia cerita pada ayah dia, pada malam semalam aku lihat sebelah bintang dan aku lihat matahari dan bulan, kan. Kemudian Nabi Yaqub mentafsirkan, Nabi Yaqub memberi satu pesanan kepada Nabi Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwati. La taqsus maknanya jangan kamu cerita mimpi ini kepada adik-beradikmu. Jadi kita bayangkan masa Nabi Yusuf cerita kepada ayah dia itu, kan, mana peristiwa itu tak berlaku lagi, kan. Tapi Nabi Yaqub dah pesan kepada Nabi Yusuf, mu kena beringat, ini antara rahsia antara aku denganmu dia. Mimpi ini kamu cerita, kamu jangan cerita kepada adik-beradikmu. La taqsud ru'ya ala ikhwati. Maknanya jangan kamu cerita kisah ni, kan. Tetapi apa yang berlaku Allah Taala, itulah takdir Allah Taala, di mana Nabi Yusuf
dibuang sampailah ke negara disebut negara Mesir kan. Selepas 40 tahun kan, menunjukkan bahawa di sini dia kata selepas 40 tahun baru memakan masa di mana Nabi Yusuf dapat berjumpa kembali dengan ayah dia dan ibunya serta saudara-saudaranya yang semua itu makan masa 40 tahun. Jadi 40 tahun ni antara banyak kita jumpa dalam Quran perkataan 40 angka 40 ni Nabi Musa ataupun dikata pengikut Nabi Musa sesat di padang pasir pun selama 40 hari. Dan kita lihat ada salah satu di antara doa Nabi Musa AS ketika berhadapan dengan Firaun. Dia kata apa? Innaka qad ataita fir'aun wa ma'alu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik. Dalam doa tadi Nabi Musa dia mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, engkau telah gunakan, engkau beri kepada kerajaan Firaun tu segala perhiasan kan, segala harta benda, zinatan wa amwala, yang mana dalam kehidupan dunia kamu beri segala-galanya kepada Firaun tadi. Umurnya panjang, sihat dia, tentera dia ramai kan, dia punya pengaruh yang kuat kan. Jadi wahai Tuanku, maka aku minta padamu ya Allah, oleh kerana dengan harta benda dia, dengan pangkat dia, dia telah menyesatkan rakyat Mesir pada masa itu. Apa Nabi Musa minta? Rabbana tmis ala wujuhihim. Nabi Musa minta Allah hancurkan kerajaan Firaun masa itu. Kata ulama, Nabi Musa berdoa tu bila Allah makbulkan, dia kata selepas 40 tahun juga. Selepas 40 tahun baru jatuh kerajaan Firaun. Nak ayatnya doa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni pun walaupun dia Nabi Rasul, tapi Allah Ta'ala maksudnya tangguhkan kemenangan tadi. Bukan masa yang singkat, lepas 40 tahun baru menang. Lepas 40 tahun jatuhnya kerajaan Firaun tadi. Itu juga disebut angka 40 tahun. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya mengandungi beberapa pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Allah menyatakan bahawa kisah Nabi Yusuf dan saudaranya mengandungi keterangan, yakni contoh teladan pengajaran hikmah yang besar. Antaranya adalah mimpi Nabi Yusuf kemudian menjadi satu kenyataan. Jadi makna mimpi tadi menjadi satu kenyataan. Sebab itu dia kata mimpi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dia merupakan wahyu Allah. Contoh Nabi kita Muhammad SAW bermimpi dia masuk ke kota Mekah. Laqad sadaqallahu ar-ru'ya la tadkhulunna al-masjidil haram. Maknanya Allah telah membenarkan mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah nak buka kota Mekah tu, Rasulullah berada di Madinah. Setelah Rasulullah berhijrah, maka berlakunya Fathu Mekah. Jadi sebelum Rasulullah masuk membuka kota Mekah, maka Rasulullah telah bermimpi. Disebut ru'ya. Ru'ya makna mimpi yang baik. Maka mimpi apa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dia merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi, contoh Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak dia. Inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Contoh Nabi Ibrahim berkata kepada anak dia Ismail, beritahu kepada anak dia, semalam aku bermimpi aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Apa kata Ismail? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati fa'al, wahai ayahku, laksanakanlah, buatlah. Kan ini perintah Allah kan. Maknanya Ismail ni tanpa beri alasan, kalau inilah perintah Allah maka laksanakanlah. Wa fadainahu bizibhin azim. Allah gantikan dengan seekor kibas. Jadi menunjukkan bahawa mimpi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah benar. Sebagaimana mimpi Nabi Yusuf AS menjadi kenyataan. Adanya perasaan hasad dengki daripada saudara-saudaranya kepadanya dan penderitaan pahit yang dialami akibat dari kedengkian mereka. Juga terdapat kisah itu kesabaran Nabi Yusuf dalam berhadapan bermacam-macam cobaan dan badai menimpanya seperti dicampakkan ke dalam perigi buta
dijual sebagai abdi dan dihukum penjara sebagai orang yang bersalah, besar layaknya. Akhirnya dia mendapat jawatan tinggi dalam kerajaan Mesir. Jadi kisah yang yang kita baca ni menunjukkan kepada kita bahawa di sana salah satu penyakit adalah penyakit hasad dengki, kan. Maka kadang-kadang hasad dengki ni adalah daripada apa? Daripada kaum keluarga. Kerana daripada kaum keluarga, daripada adik-beradik, kan. Bukan orang lain, kan. Sebab kita ni orang mukmin ni ada musuh. Kita orang beriman ni ada musuh yang kita kena tahu. Al-mu'min baina khamsi syada'id. Orang mukmin itu ada 5 musuh dia. Ada 5 rintangan, ada 5 halangan, ada 5 ancaman. Yang pertama dia kata mukmin yahsuduhu. Orang mukmin yang dengki kepada dia, kan. Yang kedua, wa munafiqun yubghiduhu. Orang munafik yang iri hati. Yang ketiga, wa kafirun yuqatiluhu. Orang kafir yang sentiasa nak memerangi, nak membunuh kita, nak menghancurkan kita. Yang keempat, wa syaitan yudilluh. Syaitan yang menyesatkan kita. Tiap-tiap hari syaitan nak sesat kita, kan. Yang kelima, wa nafsun tunazi'uhu. Nafsu yang menghadang kerja baik kita. Inilah 5 musuh kita. Dan diri kita ni ada 5 musuh. Maka antara musuh itu apa dia? Mukmin yahsuduhu. Orang beriman yang dengki kepada kita. Maknanya bukan orang lain yang dengki kita ni. Kadang adik-beradik kita, kadang kawan kita, kawan sekerja kita, jiran tetangga kita. Itu penyakit dengki. Maka kerana itulah di antaranya kita kena berhati-hati. Sebab tu apabila kita dapat nikmat, kan, kadang-kadang nikmat yang kita dapat tadi, sebaik-baik kita tidak menunjuk pada orang lain. Kadang-kadang kita ni suka menunjuk, boleh dapat nikmat suka. Kadang-kadang nikmat yang kita dapat tu kadang-kadang sebaik-baiknya kita sembunyikan, kan. Walaupun nikmat tu Allah kata wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Adapun nikmat tu maka kita sebutlah nikmat Allah tu. Tapi kalau kita sebut atau kita tayang pada orang, kan, takut orang dengki pada kita. Sebab apa? Wa fi kulli ni'matin mahsud. Wa fi kulli ni'matin mahsudun. Setiap nikmat yang kita dapat tu ada orang yang dengki. Berjaga, mana jangan kita tunjuk-tunjuk sangat orang, kan. Zaman ini zaman orang suka tayang, sikit-sikit tayang, jadi kita tayang pada orang tu, berhati-hati, berhati-hati. Kenapa? Kerana takut berlakunya apa? Dengki-berdengki, yang juga sebagai penyakit. Saya rasa sekadar itulah untuk malam ini. InsyaAllah kita akan sambung kuliah kita pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dzakkirna bil Qur'anil azim wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.